Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihil kiram min syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair wa ba'd. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain. Amin. Alhamdulillah. Kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sama-sama untuk kita teruskan kuliah bulanan kita. Dan hari ini saya masih membacakan fadilat menuntut ilmu. Abu Lais berkata, Abul Qasim Abdul Rahman Ibn Muhammad meriwayatkan dengan sanad daripada Al-Hasan Al-Basri. Ma a'lamu syai'an afdalu min jihadi fi sabilillah illa ayyakuna talabul ilmi fa innahu afdalu minal jihad fi sabilillahi wa man kharaja min baitihi fi talabi babin minal ilmi khaffathul malaikatu bi ajnihatiha wa sallat alaihi at-tuyur fil jawi samai was-sibagu fil barri wal hitanu fil bahri. Wa atahu Allahu ajran 72 sadiqa. Ala fatlubul ilma watlubu lil ilmi sakinata wal hilma wal wiqara wa tawada'u liman tata'allamuna minhu wa liman ta'allimunahu wa la tubahu bihil ulama wala tumaru bihi sufaha wala tahtalifu bihi ilal umara'i wala tatawalu bihi alal ibadillahi fatakunu min jababiratil ulama'i alladhina adrakahum suhtullahi fakabbahum ala manahirihim finnari jahannam. Utlubu ilma la yadurrukum fi ibadatin wa'budullaha ibadatun la tadurrukum fi talabil ilmi fa innahu la yantafi'u bihadha illa hadha wa la takunu ka aqwamin taraku talabul ilm wa aqbalu ala al-ibadati hatta idha takhallat juluduhum ala ajsadihim kharaju 'alan nasi bi asyafihim walau annahum talabul ilma lakana al ilmu yahjuzuhum amma sana'u wa anna al amila bi ghairi ilmin kal jaidi 'anit tariqi fahuwa la yazdadu ijtihadan illa izdada bu'dan wa kana ma yufsiduhu akthara mimma yuslihu. Qila amman hadha ya Aba Sa'id? Qala laqaitu fihi sab'ina badaziyan
badriyan waqtarabtu fi talabihi 40 aman. Ya, agak panjanglah dia punya cerita dia. Ya. Dan kita akan huraikan insya-Allah maksud daripada apa yang saya baca tadi. Saya tidak mengetahui suatu amal yang lebih afdal daripada jihad selain menuntut ilmu. Maka itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Dan siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut satu bab daripada ilmu agama, maka dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya. Didoakan oleh burung-burung di udara, binatang-binatang buas di hutan, ikan di laut. Dan diberi oleh Allah pahala 72 orang siddiq. Kerana itu, maka tuntutlah ilmu. Carilah untuk ilmu itu ketenangan dan kesabaran dan kesopanan. Dan rendahkan dirimu terhadap gurumu, terhadap muridmu. Jangan kamu gunakan untuk menandingi ulama atau membantah mendebat orang-orang bodoh. Dan jangan menjilat-jilat kepada pemerintah dan sombong terhadap hamba Allah. Jangan sampai kamu menjadi ulama yang kejam, yang dimurka Allah sehingga disungkurkan mereka ke dalam neraka jahanam. Carilah ilmu yang tidak merosak ibadahmu kepada Allah. Dan ibadahlah kepada Allah sekira tidak menghalang kamu untuk mencari ilmu. Sebab tidak berguna ilmu tanpa ibadah atau ibadah tanpa ilmu. Dan jangan menjadi seperti orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, sehingga setelah kurus kering badannya tiba-tiba keluar dengan pedangnya memerangi kaum muslimin. Padahal andaikan mereka mencari ilmu, nescaya ilmu itu dapat menghalang mereka daripada perbuatan itu. Dan seorang yang beramal tanpa ilmu itu bagaikan orang yang sesat jalan. Semakin bertambah rajin, maka bertambah jauh. Dan salahnya lebih banyak dari benarnya. Ketika ditanya daripada manakah keteranganmu ini, hai Abu Sa'id? Jawabnya, saya telah berjumpa dengan 70 sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dan saya mencari ilmu itu selama 40 tahun. Ya. Ini adalah kata-kata daripada orang alim. Cerita tentang kelebihan ilmu. Ya, sebab kita masih lagi dalam tajuk fadilat menuntut ilmu. Dah berapa minggu dah kita cerita fadilat tuntut ilmu je. Ilmu apa yang kita tuntut ni? Duk cerita fadilatnya saja kan? Benda yang kita sembang ni satu ilmu lah. Satu jalan kita sebut sebagai targhib. Satu berita untuk mendatangkan kesukaan dalam diri kita nak belajar. Ya, nak belajar. Jadi dalam kita belajar ni ada banyak perkara yang kita tengok. Dalam kita perbincangan kita setiap minggu tu pun banyak juga kan kita dapat ya, pengajaran-pengajaran daripada ulama-ulama daripada hadis, daripada Quran. Ya, mudah-mudahan bertambah-tambahlah ilmu kita seiring dengan pertambahan amal kita insya-Allah. Baik. Kita huraikan sedikit apa yang disebutkan oleh Abul Qasim Abdul Rahman bin Muhammad. Ya. Diceritakan daripada Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Dia kata, saya tidak mengetahui satu amal lebih afdal daripada jihad. Selain menuntut ilmu, maka itu lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Belajar ni, antara belajar dengan jihad, mana lebih utama? Jihad ke belajar? Belajar lebih utama daripada jihad. Ya, belajar lebih utama daripada jihad. Nak pergi berjihad tu pun kena ada ilmu juga. Bukan pergi gitu je kan. Orang-orang yang dipilih untuk berjihad fi sabilillah, yang pergi tu bukan dia masuk kampung pergi ambil nah baju, nah senapang, nah pistol, nah pedang, nah pergi perang. Dia kena latih dulu. Dia kena belajar dulu. Itu juga merupakan salah satu daripada menuntut ilmu. Kita belajar ilmu bersangkut paut dengan persediaan diri menghadapi peperangan juga merupakan satu perkara yang dituntut. Ya,
Dia merupakan fardu kifayah pada satu-satu keadaan dan boleh menjadi fardu ain pada keadaan yang lain. Kan, kita hantar anak-anak pergi belajar, mempertahankan diri, seni mempertahankan diri. Sebab apa? Supaya boleh mempertahankan diri. Bukan supaya boleh bergaduh. Tak. Itu juga merupakan satu cabang daripada menuntut ilmu dan dia besar manfaat dia. Ya, kalau kita perhati tengok dalam sejarah agama kita ni, bahkan Nabi SAW memang menyuruh pun dalam kalangan sahabat-sahabat dia melakukan aktiviti-aktiviti berbentuk kekuatan jasmani. Ya, termasuklah ilmu bersangkut paut dengan seni mempertahankan diri. Bahkan kita orang Melayu ni kita ada pun seni mempertahankan diri yang khusus yang datang daripada Nusantara yang kita sebut sebagai silat. Bahkan tuan-tuan pun bukan calang-calang pandai silat belaka ni. Kan? Jadi itu merupakan satu fardu kifayah pada satu keadaan dan dia boleh jadi fardu ain pada keadaan-keadaan yang lain. Dalam keadaan aman macam ni memanglah dia jadi fardu kifayah. Bahkan sebenarnya memang kita disuruh untuk hantarkan anak-anak kita untuk belajar ilmu mempertahankan diri. Ya, sebab ilmu mempertahankan diri ini dia satu senjata yang ada dalam diri kita. Senjata tu. Kan? Kalau kita ada ilmu mempertahankan diri, ditakdirkan beberapa ketika nanti border semua dah buka, dah boleh pergi ke mana-mana pun. Kita bawa ilmu mempertahankan diri tu dalam badan kita. Jadi lalu immigration, dia tak tahan. Sebab apa? Dia tak nampak dalam badan kita ada senjata untuk pertahankan diri kita. Tapi kalau kita bawa pistol, bawa panah, kan, bawa apa lagi, kerih, selit dekat pinggang ni, sampai kat immigration dia tahan. Ini apa? Ini senjata mempertahankan diri kan. Habis tu benda berbentuk senjata semua kena rampas belaka. Tak boleh. Tapi kalau ada ilmu mempertahankan diri dalam diri kita ni, siapa nak tahan? Tak ada, walaupun dia merupakan satu senjata. Menang tak menang lawan tu nanti. Tu kemudian punya cerita. Kan, yang penting senjata tu ada. Bila nak guna, bila perlu guna kita guna. Maka menjadi fardu kifayah dalam keadaan aman, tenteram dan menjadi fardu ain sebenarnya. Ya, bila keadaan memerlukan untuk kita ni untuk mempertahankan agama dan sebagainya. Mempertahankan negara pun termasuk fardu ain. Ya, pada ketika-ketika yang tertentu. Ya, jadi kita memang disuruh menuntut ilmu itu. Baik. Jihad tadi ceritanya lebih baik daripada jihad. Belajar ni kita pergi berjihad dengan tidak ada ilmu tentang peperangan. Pergi, dibagi kita senjata, suruh pilih. Nak pakai senjata mana di depan ni? Ada meriam, ada pistol, ada automatic gun dan sebagainya kan. Kita pun ambil yang paling baik. Bawa pergi berperang. Sampai di medan perang nak guna tak pandai pula dah. Pun masalah juga senjata canggih dah tu. Pakai laser. Kan? Tenang, dia punya train, dia punya target semua tepat dan sebagainya. Cumanya macam mana nak guna ya? Tak reti. Tak belajar. Kan, itu masalah juga. Ya, maka kita kena menuntut juga ilmu. Itu sebab dikatakan antara menuntut ilmu dengan jihad, mana lebih utama? Menuntut ilmu lah, lebih utama. Walaupun ada ayat dia kata apa? Dalam perkara ni, bukan semua juga yang disuruh wal takum minkum ummatun. Ya, yad'una ilallah. Ya, kena ada sekumpulan yang kalaulah ditakdirkan semua kena pergi berjihad, maka kena pilih juga orang tertentu yang kita tak boleh hantar dia pergi jihad. Orang ni kena belajar ilmu-ilmu tertentu. Yang grade A lah. Kan, orang yang grade A tu, yang kalau masuk SPM tu straight A, yang tu jangan hantar pergi perang. Nanti dulu. Yang tu kita tapih-tapih dulu tu. Yang grade A, yang grade yang grade baik ni suruh dia apa? Dia buat senjata. Yang grade C, grade D, yang tu tak apalah hantar perang. Kan, jangan hantar yang grade A pergi perang. Yang grade A pergi perang, habis yang tu putuslah generasi.
Sebab generasi ini dia bukan hanya sekadar orang, tapi dengan ilmuwan, dengan otak dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, seterusnya. Siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut satu bab daripada ilmu agama, maka didaungi oleh malaikat dengan sayap. Orang yang keluar daripada rumah nak belajar ilmu pengetahuan. Ya, dalam banyak ilmu pengetahuan ni, dia ada beberapa, orang kata beberapa bahagian-bahagian tertentu. Ada yang kita khususkan kepada ilmu-ilmu agama. Ilmu agama ni maksudnya perkara bersangkutan dengan akidah. Ya, bersangkutan dengan syariah. Itu agama. Ya, dan kadang-kadang kita klasifikasi juga ada ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai akademik. Ilmu agama tadi pun akademik juga sebenarnya. Ya, tapi kita klasifikasikan, okey, kita kata yang ni bukan agama, yang ni yang agama. Yang bukan agama tu apa? Oh, dia pun bagi tahu yang bukan agama tu sains, matematik, ilmu perniagaan, ilmu pembinaan, nak buat rumah dan sebagainya. Kalau kita detailkan ilmu-ilmu ini, rupa-rupanya semuanya cerita tentang ilmu agama juga. Ilmu sains misal kata, mana datang cerita tentang sains? Daripada Quran juga ilmu tu. Tentang fizik, daripada Quran juga sumber dia. Ya, cerita tentang apa? Tentang biologi daripada Quran. Berapa banyak ayat-ayat biologi ada dalam Quran. Baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kan? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kan? Kemudian ayat seterusnya, ayat seterusnya, ayat seterusnya. Akhirnya kita akan dapati banyak ayat suratul Baqarah tu sendiri cerita tentang biologi. Baca suratul Fatihah mula-mula cerita pun biologi juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan sekalian alam. Bila kata Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam ini, apa dia alam? Alam ialah ma siwallah. Ma siwallah, selain daripada Allah tu alam. Apa dia yang selain daripada Allah? Termasuklah kita. Kan? Kita ni apa? Kita ni makhluk biologi lah ni. Bahkan dalam Al-Quran, dalam suratul Mu'minun contohnya, ayat yang ke-13, yang ke-12, cerita macam mana manusia dilahirkan, dijadikan oleh Allah. Kan? Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ayat yang ke-12. Kan? Summa ja'alnahu fi qararim makin. Ya, itu dah mula cerita macam mana Allah jadikan manusia dalam suratul Mu'minun. Ayat tu ayat biologi, cerita tentang hidupan. Kan? Jadi yang kita pergi belajar ilmu sains tu apa? Benda yang kita belajar dalam ilmu sains, cerita biologi lah. Cerita manusia ni terjadi macam mana, cerita tumbuh-tumbuhan tu dihidupkan macam mana, cerita hujan turun macam mana bentuk, semua dalam Quran belaka. Jadi dikatakan menuntut ilmu itu bukan hanya cerita tentang kita nak tahu Allah itu bersifat tauhid dan sebagainya, bahkan cerita subjek-subjek yang diajarkan oleh kebanyakan guru-guru di sekolah tu juga, semua cerita asasnya adalah Al-Quran. Cuma kita tak panggil cikgu tu ustaz. Itu yang kita duk rasa bukan macam pendidikan agama tu. Kan, kalau cikgu semua kita panggil ustaz, rupa-rupanya semua kita belajar pendidikan agama belaka. Ya Ustaz Syukur. Terkejut Ustaz Syukur kan. Dia pun esok, ustaz juga aku. Ustaz lah. Sebab apa? Ilmu tu yang diajar tu daripada Quran juga. Ya, rupa-rupanya begitu. Orang belajar fizik tu kan. Belajar fizik tu. Daripada Quran juga tu asas kepada ilmu fizik. Ya, tuan-tuan jadi nanti kalau anak nak belajar fizik, nak belajar, tak bagi pula. Sebab apa? Ini bukan agama. Belah agama juga tu. Maka bagilah galakkan dia untuk belajar, insya-Allah. Mudah-mudahan dia jadi orang yang faham agama dan faham sains.
Supaya dia faham agama. Senang kita. Bila anak kita faham agama, faham sains, senang. Kita jangan harap anak kita jadi ustaz belaka semua. Belum tentu. Kita pun tak dapat nak jadi ustaz. Kan? Maka jangan dah harap anak-anak jadi ustaz. Yang penting, walaupun anak kita bukan ustaz, tapi perangai dia lebih baik daripada ustaz. Itu yang baiknya. Ini tidak kan? Kadang-kadang kita tengok ustaz pun kadang dah pening dah. Ustaz pun pening perangai. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ceritanya begitulah. Terutama yang belajar ilmu agama tu apatah lagi lah. Sebab apa ya orang yang belajar ilmu agama ni mendapat keutamaan daripada pandangan ulama-ulama terdahulu. Disebabkan kerana ilmu agama inilah yang menyebabkan manusia ni dia kenal kepada pencipta. Ya, kalau tak ada ilmu agama ni macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Tak kenal kita. Ya, kita boleh hidup dalam keadaan harmoni dengan mempunyai sembahan yang benar. Kan kita sembah Allah zat yang benar itu kerana apa? Kerana adanya ilmu agama ni lah. Ya, maka orang-orang yang bawa ilmu agama ni dia ada kemuliaan dan kedudukan dalam hal-hal yang tertentu. Okey, ada pun yang mengajar akademik ni bukan tak ada kemuliaan, ada. Orang yang belajar sains, belajar biologi tadi rupanya dia belajar tafsir dalam keadaan yang lebih detail daripada seorang ustaz belajar tafsir Quran. Ya. Ustaz ni dia boleh kata apa, kalau manusia ni dengan kejadian Allah, dengan kuasa Allah, maka lahirlah kamu. Tapi cikgu sains dia boleh cerita tu. Kamu ni berasal daripada mana ni? Kamu daripada sel. Sel ni halus nak nampak pun payah. Nak tengok kena pakai mikroskop. Nak tengok tak nampak tu. Daripada kumpulan sel yang banyak-banyak tu maka terjadilah tisu dia kata. Jadilah tisu. Daripada tisu, cantuman tisu yang banyak tu maka jadilah organ. Tu yang kita ada organ macam-macam tu. Daripada organ yang banyak dicampur maka jadilah sistem dia kata. Jadi kita ni satu sistem dari segi penciptaan manusia tu. Yang ustaz dah habis lama dah tadi tu. Yang dia ada lagi tu. Lagi 5 tahun baru selesai. Nak cerita ilmu dia. Baru jumpa sistem tadi. Dalam sistem tu pula ada macam-macam benda. Kan yang ustaz boleh cerita, dalam sistem ni kita ada rohani dan jasmani. Kan rohani kita tak nampak, jasmani kita nampak. Kita makan nasi nak bagi jasmani kita besar. Kita makan, kita belajar agama, kita pergi baca Quran nak bagi rohani kita besar, subur elok. Itu ustaz cakap. Cikgu sains pula dia boleh sebut lagi pula. Dalam badan kita yang kata jasmani tadi ada macam-macam. Ada tulang. Ada apa lagi? Ada tendon. Kita dengar kata tendon teringat sup lah. Ada urat. Ada otot, muscle. Otot tu pula ada beribu-ribu otot dalam badan ini. Itu cikgu sains pula, ya Allah. Maknanya dia tafsir lagi besar, lagi detail ceritanya. Ya? Ulang balik cerita tadi. Ulang balik cerita tadi. Kita sambung lagi. Maka dinaungi oleh malaikat dengan sayapnya. Orang yang keluar nak belajar agama, ya, maka dinaungi oleh malaikat. Malaikat menaungi orang. Maksudnya malaikat menjaga orang itu. Dalam hadis yang lain cerita tentang orang-orang yang menuntut ilmu ni. Kalaulah dia meninggal, pada status dia menuntut ilmu, dicatatkan dia dalam kalangan orang-orang yang syahid. Matinya itu mati syahid. Kan? Maknanya besarlah kedudukan orang belajar tadi. Ya? Jadi malaikat menaungi dengan sayap. Didoakan oleh burung-burung di udara. Burung di udara ni mendoakan orang yang pergi belajar. Ya, macam mana burung nak doa? Itu kena tanya burung. Macam mana burung berdoa ni? Agak-agak burung berdoa tak ya? Agak-agak binatang berdoa tak?
Bukan kata burung binatang, bukan binatang pun. Ni apa nama ni? Ni apa nama kita panggil ni? Meja ni. Kan? Ha. Adakah dia tidak mendoakan kita? Dia menjadi saksi ni. Ni di atasnya terletak satu buku. Buku namanya Tanbihul Ghafilin. Tak, sini. Dia jadi saksi ni. Sejadah-sejadah yang ada ni tadi menjadi saksi atas kewujudan kita dalam majlis ilmu. Kan? Cuba kita tengok surah Yasin kan. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki, tangan menjadi saksi atas perbuatan derhaka kita kepada Allah pada hari kiamat. Hari ini kami tutup mulut. Mulut tak boleh nak kata apa. Nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan berkata-kata. Kaki menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan. Jadi maknanya alam sekeliling ini jadi saksi ke atas usaha seseorang hamba tu untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi tak kisahlah kita nak belajar apa pun, sebenarnya termasuk dalam kategori talibil ilmi, orang yang menuntut ilmu. Walaupun disebut di sana orang belajar agama, tetapi apa benda lain selain daripada agama yang kita buat? Kita buat semua berdasarkan kepada agama. Kan Allah sebut talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu sesuatu yang wajib ala kulli muslimin, atas setiap muslimin. Hadis Muslim pula tambah lagi muslimatin, bagi orang perempuan, orang lelaki menuntut ilmu tu wajib. Tak kiralah ilmu apa, dan kita faham ilmu tu sesuatu yang memberi manfaat. Kalau ilmu yang tak bagi manfaat, maka dia bukan ilmu lah. Dari pemahaman ulama. Ya? Baik. Jadi dia kata burung-burung di langit, burung-burung terbang mendoakan. Binatang-binatang buas di hutan. Di hutan tu banyak binatang buas. Ya. Kemudian siapa lagi yang mendoakan dia? Dan ikan di laut. Ikan di laut pun doakan pada dia. Ikan di laut, kalau yang dekat dengan sungai-sungai kita ni dah tentulah. Macam kita ni duduk jauh pada laut macam mana? Kan? Dah. Dia umum lah tu. Nak ceritanya bahawa kelebihan orang menuntut ilmu ni, dari segi alam ni memang support kita ni. Memang memberi sokongan penuh, bahkan didoakan. Ya, mudah-mudahan kita ni termasuk dalam kalangan kumpulan yang disebut sebagai talibul ilmi tadi, orang yang menuntut ilmu. Ya, sebab besar sangat dia punya kelebihan dia. Sampai burung-burung pun mendoakan binatang-binatang buas tu. Kadang-kadang kita balik daripada masjid, bertemu dengan babi hutan. Kan agak-agaknya dia nak tengok, ini yang aku doakan tadi ya. Agaknya lah. Agaknya lah ya. Monyet-monyet kadang tu bergayut dekat pokok. Oh, balik dah orang ni ya. Macam itulah. Jangan kita ketawa kat dia. Entah itu yang berlaku. Mana kita tahu kan. Tapi nak ceritanya dalam hadis pun ada cerita ya. Ada hadis yang terkenal kan. Hadis yang kita sebut, pernah kita baca hari itu. Bagaimana dia sebut. Wal hitanu fil bahri kan. Ikan di laut pun bertasbih, berdoa kepada orang yang menuntut ilmu. Dalam hadis yang tu dia cerita ikan. Dia tak ceritalah burung-burung di laut, dia di udara, binatang buah, dia tak cerita, tapi dia cerita ikan. Dalam banyak-banyak binatang dia cerita ikan. Ikan wal hitan, kan ikan-ikan di lautan. Mendoakan orang yang menuntut ilmu. Sedangkan hadis tu dia tak cerita binatang lain. Sebab binatang lain terdedah kepada kepupusan, mungkin boleh pupus. Binatang dalam darat ni mungkin boleh pupus. Singa, rimau contohnya kan. Kalau dulu rimau ni, siapa yang pernah jumpa rimau di Sagil? Dulu. Ada orang tu pun dah mati dah.
Tapi nak ceritanya ada rimau dekat Sagil. Sekarang ni pernah jumpa rimau kat Sagil? Rimau tak pernah, buaya banyak. Sagil buaya banyak. Kan? Buaya darat. Cukup banyak. Kan? Nak ceritanya bahawa pupus, rimau dah pupus. Binatang-binatang dulu, rusa pun rasanya ada kat sini kan? Ada rusa, kijang, pelanduk. Ada. Sekarang mana pergi? Mana pergi? Masuk kereta, duduk kat kereta kan. Rusa duduk kat kereta, kancil pun di kereta. Pupus, tapi ikan tak pupus. Ikan dia tak musnah, ikan dia tak habis sampai kiamat ada ikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan diberikan oleh Allah pahala 70 orang siddiq. 70 orang benar, pahala 70 orang yang benar. Ni hebatlah siddiq ni. Salah satu daripada kumpulan siddiq ni adalah kumpulan anbiya, nabi-nabi. Siddiq lah yang benar. Nabi-nabi mana ada tak benar? Semua nabi benar. Nabi-nabi ni semua benar, tidak ada yang tidak benar. Sifat nabi tu, Allah nak jadikan nabi tu, Allah bagi 72 pahala nabi. Nabi ada berapa ni masuk cerita tanya ni, memang kalahlah kita kan. Kenapalah dia tanya? Bukan tanya tu nak jawab, tak. Sebab kita jawab juga kan. Kita jawab juga. Ada yang jawab tadi tu, betul lah tu kan. Ada lebih kurang 124,000. Tambah lagi 1,000, bukan 124. 124,000 yang sebagaimana dicatat dalam kitab akidah, kitab tauhid. Ya, jumlah nabi-nabi ada 124,000. Daripada 124,000 ada 313 orang rasul. 313 orang rasul ni ada 25 yang ada cerita dalam Quran. Dan kita kena tahu tu sebagai salah satu daripada tanda iman kita kepada nabi-nabi dan rasul. Kita tahulah 25 orang tu. Daripada 25 tu ada pula 5 yang disebut sebagai ulul azmi. Daripada 5 tu 1 dilantik Allah sebagai penghulu kepada nabi-nabi. Kan? Jadi ada 72 siddiq itu dalam kalangan anbiya. Kalau orang biasa-biasa ni dia tak nama siddiq lagi tu. Ada lagi kemungkinan menipu-menipu tu ada. Tapi nabi ni dia tak ada menipu pun. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dalam peristiwa syafaat kan, dalam peristiwa syafaat bila ditanya Nabi Ibrahim, ya, kalau tuan-tuan baca tentang hadis tentang syafaat Nabi, kita ni nanti dia macam putus kejap tak putus banyak kan. Baik. Kita nanti diberilah kan. Tiba satu masa kita ni mencarilah orang-orang yang nak bagi syafaat kepada kita. Siapalah gamaknya boleh bagi syafaat. Maka pergilah bertemu dengan nabi-nabi. Bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam suruh berjumpa dengan nabi itu, nabi ini kan. Sampai kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula kita jumpa dia nak minta syafaat. Bagilah syafaat kepada kami ni. Ya. Maka Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh, tak layak nak bagi syafaat kepada kita ni. Nabi Ibrahim tak layak. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim rasa berdosa sebab dia pernah menipu. Ya, Nabi-Nabi ni pun, Nabi Ibrahim ni dia pernah menipu rupanya. Berapa kali Nabi Ibrahim menipu? Ada 3 kali. Nabi Ibrahim dia menipu 3 kali. Tuan-tuan menipu berapa kali? Tak larat nak kira kita punya tipu. Tapi okey agak kan Nabi Ibrahim menipu kita pun tipu. Tak, tengoklah Nabi Ibrahim tipu apa. Pada ketika Nabi Ibrahim ditangkap oleh Namrus dan ditanya ni, siapa yang pecahkan patung-patung yang besar ni? Nabi Ibrahim jawab apa? Tu tanya yang besar tu. Dialah yang pecahkan, di tangan dia ada kapak. Siapa yang pecahkan patung tu? Nabi Ibrahim yang pecahkan, tapi dia kata patung tu pecah. Itu tipu dia macam tu.
Saya daripada 3 Nabi Ibrahim cerita tu, saya cerita satu je. Yang 2 lagi tuan-tuan pergi cari. Semua nak bagi, nak suruh bagi, semua free, duduk je dengar je gitu. Baca tidak. Baca sama. Kan? Cari dah. 2 lagi tu kerja rumah. Kerja rumah. Sebenarnya ingat satu tu je, yang 2 lagi saya terlupa. Itu cover line. Cover line kan. Jadi pahala orang siddiq. Kemudian apa lagi? Kerana itu maka tuntutlah ilmu, carilah untuk ilmu itu ketenangan dan kesabaran. Dengan ilmu kita dapat ketenangan, dengan ilmu kita dapat sabar. Orang yang tak tenang, orang yang tak sabar sebab tidak ada ilmu. Ya, ilmu ni dapat dengan kesabaran. Kita ni banyak sabar sebab kita tahu dengan sabar itu fadilatnya besar. Mana mari kita tahu, tiba-tiba lahir-lahir dah tahu ya sabar tu fadilatnya besar. Tak, mesti dia belajar. Dalam kitab Imamul Ghazali ada bab tentang sabar. Imam Ghazali ni kita punya imam untuk rujukan akhlak. Kan kita ni mazhab kita kalau fiqahnya kita ikut Imam Syafi'i. Kalau akidahnya kita ikut Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Ash'ari. Kalau akidahnya, akhlaknya kita ikut Imamul Ghazali, Abu Ja'far Al-Baghdadi. Ya? Itu dia. Jadi, apa namanya? Akhlak kan? Ikut pendapat Imam Al-Ghazali tadi. Baca tentang sabar. Macam mana sabar. Orang yang tak baca bab sabar ni, dia memang tak sabar. Kan Allah sebut wasta'inu bis sabri wassalah. Mohon pertolongan Allah dengan sabar dan sembahyang. Kan? Sabar dan sembahyang. Dengan sabar, dengan sembahyang, banyak masalah selesai. Kita pusing, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruk betul lah, family teruk sangat ni. Macam mana nak buat ni? Cek tengok solat. Nak cek solat siapa? Cek solat kita dulu. Jangan pergi cek anak-anak punya. Jangan pergi cek rumah tu. Cek yang kita dulu. Nanti kita risau. Kita cek. Rupanya anak-anak dah okey. Tak siapa yang salah. Rupanya kita pula dah semayang. Dan niatnya tak betul. Niat tak betul. Sebab apa? Niat patut dalam hati. Kita pergi di mulut. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Dalam hati tak sebut. Mungkin niatnya tak betul. Ataupun mungkin takbirnya tak kena. Betul takbir gitu? Tak betul. Takbir yang betul macam mana? Allahu Akbar. Itu baru takbir. Yang ni, ini mengangkat takbir tu sunat. Yang wajibnya Allahu Akbar. Setengah orang dia bagi duduk. Imam rukuk dia pun rukuk. Mulut dia tutup itu. Sedangkan Fatihah pun kena baca. Sah ke semayang kita kalau Fatihah kita tak baca? Tak sah. Kena baca. Habis tu nak baca macam mana? Kena baca mulut, kena bergerak lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Mohon pertolongan tadi tu. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta dengan Allah, dengan sabar dan sembahyang. Kan tadi kita masuk kepada kita muhasabah solat. Solat kita kena muhasabah betul ke tak betul. Kan kalau dah rasa betul, dah okey, dah clear pula. Kan apa lagi tak kena ni? Kenapa teruk sangat rasa family kita ni rasa teruk sangat ni? Ya, mungkin tempat semayang pula tu. Semayang di mana? Di rumah ke di masjid? Jamaah ke tidak? Itu pun mempengaruhi juga. Ya? Mempengaruhinya. Kalau kita berjamaah, maka kelebihannya banyak. Bukan hanya kelebihan pahala kita sahaja, tapi Allah sebut, Nabi sebut, kan? Pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama dengan jamaah.
betapa perlunya solat berjamaah dalam satu-satu tempat. Dia bukan hanya untuk kebaikan kita sahaja, tapi sebenarnya keseluruhan kampung tu. Keseluruhan kampung itu jadi elok dengan jamaah di masjid. Ya, maka kita kena ambil peranan sebagai ahli karyah, kena datang masjid. Dan kita kena suka benda-benda yang berbentuk agama ni. Sembahyang berjamaah itu tuntutan agama. Benda-benda agama. Ya, dan kalau boleh kita suruh anak-anak pun datang juga masjid. Kena suruh datang masjid ni. Anak-anak ni. Yang ada kat sini ni semua bapak-bapak aja dah ni. Yang anak-anaknya mana? Adalah seorang dua kot kan. Ada seorang, tu pun tak berapa nak faham juga kan. Tapi baguslah, tak berapa nak faham, datang pun bagus ya. Sebagai satu tarbiyah. Ya. Tuan-tuan cuba ingat masa muda-muda tuan-tuan tu rajin ke masjid ke tidak? Rajin ke tidak? Rajin kan? Alhamdulillah. Sampai ketua tuan-tuan rajin. Alhamdulillah. Tak? Masalahnya anak-anak kita ni rajin ke tidak ke masjid? Agak-agak nanti tua-tua tiba-tiba dia rajin. Ya, hari tu saya pernah bagi tahu kan, ada satu padri di Rusia. Padri ini umur 70-an dekat Rusia. Di Rusia. Dia rasa risau dan susah hati sebab apa? Dia kata kemungkinan besar pada beberapa tahun lagi dia kata Rusia ni akan boleh menjadi negara Islam. Dia kata. Jadi orang dengar pun susah hati. Kenapa boleh jadi negara Islam? Sedangkan negara Rusia ni negara yang kuat. Ya, pegangan agama Kristian dia pun boleh tahan. Dekat Eropah pun sama. Sekarang macam itulah dia punya fenomena dia. Gereja-gereja ni dah tak ramai orang pergi. Ya, di mana ramai orang pergi? Orang ramai pergi masjid. Kalau dia pergi gereja, ada orang tapi tak ramai. Dia pergi masjid, tengok ramai. Dan yang di masjid itu ramai adalah orang-orang muda. Kalau saya pergi masjid di sana, dah kira macam tua dah. Kalau tuan-tuan, lagilah. Kan? Yang pergi gereja umur berapa? Umur yang pergi gereja 60 ke atas. 50 ke atas yang pergi gereja. Yang pergi masjid umur berapa? Umur belasan tahun sampai 30, 40. Muda-muda pergi masjid, yang tua-tua pergi gereja. Maka dia kata akan datang negara-negara ni, dia kata banyak akan jadi negara Islam. Sebab orang muda dia berada di masjid, yang tua-tua berada di gereja. Cuba tengok negara kita yang duduk di masjid, orang tua ke orang muda? Orang tua tuan. Sama dengan gereja rumah dia, tempat dia tu. Orang tua-tua je pergi. Bila orang tua-tua yang ada ni dah tak ada, agak-agak yang muda-muda nak mari, agak-agak lah kan. Rasanya macam tidak lah kan. Yang muda-muda di mana? Yang muda-muda duduk rumah. Ataupun, ialah kan, duduk di tempat-tempat yang lebih seronok pada dia. Jadi siapa yang nak ajak yang muda-muda datang masjid ni? Kan? Jadi kita kena ajak jugalah tempat tu kadang-kadang. Mungkin di situ ada sedikit masalah yang menyebabkan rumah kita pun rasa macam pening kepala je hai. Bergaduh tak tentu hala lah, itulah, inilah kadang-kadang tu. Ya, kemungkinan tempat solat tu pula. Maka usahalah kita ya, dakwah kita sekarang ni ke arah itulah. Ya, kita kena bagilah, kena jemput, kena ajak anak-anak muda kita ni. Itulah masalahnya sekarang yang nak merancang program masjid ni orang tua-tua. Orang tua, kita punya program kita merhaban lah. Apa lagi, pengajian macam ni kan, duduk, tunggu. Orang muda tak suka macam ni. Orang muda ni kalau dia nak kuliah, dia kena cerita kena dahsyat-dahsyat lah kan. Macam setakat kita ni cerita macam ni. Tengok yang ni. Semua orang muda-muda je kan. Cuba kita fikir tengok kan macam mana kita boleh rasa seronok nak belajar dan sebagainya dekat masjid.
Ya, rupa-rupanya ya lah kan yang guru takmir tu pun kenalah berubah juga. Duk begitu je kan. Cerita macam tu dari dulu nak. Ya, patut dia lah ubah. Itulah kita tengah berfikir-fikir macam mana nak guna. Sebab hari tu saya tengok ada ni tapi itulah nak buat slide tu. Kan satu juga. Sekarang slide macam-macam rupa dah ada kan. Kita duk faham macam apa yang biasa, yang tradisional juga. Ya, insya-Allah lah akan satu masa mungkin kita gunalah benda-benda ni. Ya, yang penting kita nak tarik yang muda datang supaya apa? Bila generasi muda mari masjid, kan maknanya nanti dia akan jadi tua. Bila dia jadi tua, ya, institusi masjid tu dia hidup. Takut nanti bila kita tak ada masjid, tak jumpa dah. Mana masjidnya? Tak ada. Katalah nanti tiba-tiba kita dibangkitkan semula. Ya, kita cari masjid mana, rupanya tak jumpa. Mana masjid ni? Dulu ada kat sini kampung ni kan. Tak jumpa lah. Sebab apa? Orang tak ada mari masjid. Ya, sesuatu yang kita kena fikirkan bersama. Okey? Baik. Kesabaran dan yang ketiga seterusnya, dan carilah untuk ilmu itu ketenangan dan kesabaran dan kesopanan. Dengan adanya ilmu orang lebih beretika. Dengan ada ilmu kita ni jadi orang beradab, bersopan. Kalau tak ada ilmu tak sopan kita. Ya, kenapa kita tengok kita ni bukanlah nak puji kan. Kalau kita perhati tengok orang-orang Melayu, rumpun Melayu ni dia hidup dia sopan. Sebab ilmu tu. Kalau kita perhati zaman dulu-dulu kan, institusi mula-mula sekali dalam sistem pendidikan dalam negara kita ni. Institusi apa lah gamak ni? Pondok. Mondok. Kan, di pondok itulah diajarkan bermacam-macam perkara. Ya, dengan pondok ni tadilah nampak sampai sekarang kita pegang agama tu. Masih kuat lagi kita pegang agama. Yang kata sistem pendidikan pondok, walaupun sekarang ni dah tak banyak dah pondok ni. Ya, dah tak banyak sangat dah pondok ni. Ni sistem pondok lebih kurang ginilah kan. Kita sembang apa, kita belajar dalam keadaan yang tak formal beginilah. Ya, tak ada pula sijil. Sijil mana dulu ni? Daripada pondok dekat Johor. Ni sijil mana? Pondok dekat sini. Pondok tak keluar sijil pun. Tapi dia berjaya memegang akidah kita sampai hari ni. Yang kata pondok ni. Kan? Kalau lain pada sistem pondok, wallahu a'lam bissawab, agak-agak macam mana lah ni. Ya, ini sistem. Maka kaedah pembelajaran begini kena kekalkan juga sebab kuat dia punya kesan dia. Ya, kesan dia sangat kuat. Baik, jadi dia mengajarkan berkenaan dengan kesopanan. Ya, ilmu dengan ilmu orang tu jadi sopan. Kalau kita tak ada ilmu, macam manalah gamaknya interaksi kita dengan orang lain. Ya, tu kehebatan ilmu. Kemudian dia kata di sini apa? Dan merendahkan diri terhadap gurumu. Dengan adanya ilmu lah orang menghormati guru-guru dia. Kita ni dengan guru kita hormat sungguh. Kan, tambah generasi yang dulu-dulu ni, cikgu tu lah betul. Generasi sekarang ni pun cikgu betul juga. Kalau anak-anak tu, antara kita suruh dengan cikgu dia suruh, mana yang dia akan patuh? Cikgu dia patuh. Walaupun bapak dia cikgu. Bapak dia cikgu. Bapak dia suruh anak dia buat benda. Tak nak buat dia. Tapi cikgu dia suruh dia buat. Begitu hormat dia dengan guru kan. Itulah dia berlaku. Ya, dengan ilmu tadi tu. Maknanya anak kita dengan guru tu, dia punya perhubungannya adalah ilmu. Tapi apa cikgu je suruh semua dia buat. Tak ada masalah. Tapi bapak dia suruh apa pun. Tuan-tuan suruh anak semayang. Pergi semayang. Dia nak pergi tu lihat. Tapi kalau di sekolah tengok. Cikgu tekan loceng ni. Tring. Sekarang tu solatnya. Semua berderum-deram pergi semayang. Power cikgu tu. Nampak tak? Sebab apa? Hubungannya adalah ilmu. Hubungannya adalah ilmu. Jadi manusia menghormati guru kerana ilmu. Kemudian apa lagi? Jangan gunakan untuk
Dan terhadap muridmu. Jangan gunakan untuk menandingi ulama. Ilmu tak boleh kita guna untuk nak berhujah dengan ulama. Ya. Ilmu, kalau kita belajar ilmu, ini ada hadis Nabi SAW, larangan untuk kita belajar ilmu kerana nak berdebat dengan ulama-ulama. Kita belajar ni sebab nak memecahkan, nak mematahkan hujah ulama-ulama tertentu ni. Maka perbuatan itu dari segi nilai kesopanannya tak ada. Ulama-ulama warasatul anbiya, waris nabi-nabi. Ya, dengan ilmu yang ada pada mereka tu membawa kebenaran. Maka kita tak boleh nak berdebat, nak berhujah dengan ulama-ulama ni kerana apa? Dengan ilmu-ilmu yang ada pada kita ni. Tak dibenarkan pun dari segi adab menuntut ilmu. Kita belajar ni bukan kerana nak berdebat dengan orang. Ya? Baik. Apa lagi? Dan atau membantah mendebat orang-orang bodoh. Membantah orang-orang bodoh. Bukan tujuan dia nak menyebarkan ilmu, tapi kerana nak merendah-rendahkan orang. Maka dia satu perkara yang salah juga. Ya, tak boleh kita belajar tu kerana nak berdebat dengan orang alim, nak membantah hujah-hujah orang alim, ataupun kita nak berdebat dengan orang-orang bodoh. Tujuan kalau niat begitu, maka nilai ilmu yang kita belajar tu tak betul. Tak ada nilai. Ya, jadi cukuplah setakat tu dulu. Ya, perbincangan kita pada minggu ni, pada bulan ni, cukup sampai setakat itu. Ada panjang lagi, ada separuh lagi ni hadis yang kita belum sentuh, tapi kita akan sentuh, kita akan jumpa lagi pada minggu depan lah. InsyaAllah, mudah-mudahan minggu depan pula dah. Bulan depan, bulan 12. Ya, ni dah untuk bulan 11 yang ni lah. Kita sebulan sekali kan. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah, mudah-mudahan diberikan kesempatan, diberikan kita peluang lagi bertemu, berbincang lagi tentang ilmu ni insyaAllah. Panjang hadis dia, memang panjang. Dalam kita belajar ni, kadang-kadang bukan cerita hadis tu sangat yang kita nak tahu, nak bukan cerita-cerita dalam tu, tapi dia punya penghuraian-penghuraian tu. Ya, dengan huraian-huraian tadi tu, dia menambahkan kita punya pengalaman, menambahkan kita punya pengetahuan, menambahkan kita punya kesedaran. Ramai orang alim belajar, kan, tapi tidak ada kesedaran, maka amalan pun tak macam manalah jadinya. Orang yang beramal ni kerana ada kesedaran dalam diri itu. Itu sebab kata Said Naqib Al-Atash. Said Naqib ni bila ditanya apa yang dimaksudkan dengan ilmu, kan, kata Said Naqib, dia kata ilmu adalah kehadiran makna dalam diri. Kehadiran makna dalam diri hasil daripada maklumat. Bahasa dia falsafah tuan. Kehadiran makna dalam diri hasil daripada maklumat. Ni yang saya cerita ni. Saya cerita apa ni sebenarnya? Saya bagi maklumat. Tuan-tuan observe. Tengok saya. Kemudian tuan-tuan kumpulkan benda yang saya cerita. Tuan-tuan dah membentuk satu persepsi dalam diri. Kan, persepsi itulah yang namanya makna tadi itu. Kehadiran makna dalam diri hasil daripada maklumat-maklumat yang kita bagi itu. Bila dapat makna tu dalam diri, maka barulah dapat ilmu. Kata Said Naqib. Macam itulah. Jadi yang kita dengar ni, nak dapat makna itulah. Ramai orang belajar, dengar, kata pergi ni, tapi makna tak dapat. Jadi tak ada makna lah kan. Tak ada makna, mudah cerita, belajar tak ada makna. Rupanya kesedaran. Maksud makna tu adalah kesedaran. Kita belajar tentang kebaikan solat sunat. Banyak dia punya apa? Banyak dia punya kelebihan. Solat sunat dapat pahala itu, dapat pahala ini. Tapi tak buat. Sebab apa tak buat? Makna tak ada. Kan? Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah setakat tu. Dah cukup berapa kali dah cukup setakat tu. Tak berhenti-henti lagi ni. Ya Allah, Ya Rahman. Kali ni memang sungguh berhenti dah. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma la sahlah illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.